Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Umairah binti Hizamuddin serta rakan-rakan saya yang lain iaitu Batrisha binti Muhammad Jamal Akhir dan Nur Fakihah binti Muhammad Nizam. Kami akan membentangkan tentang tajuk kesan fahaman sekularisme terhadap akhlak remaja Muslim. Sekularisme bermaksud sesuatu yang berkaitan dengan keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan keagamaan, di mana ia merupakan suatu gaya hidup atau daya pemikiran yang memisahkan agama dengan gaya hidup kita yang mana ianya bercanggah dengan agama Islam. Baik, sebagai contoh, pengamal LGBT bebas memilih untuk mencintai lelaki atau perempuan ataupun melakukan hubungan sejenis seperti liwat iaitu gay dan musahakah iaitu lesbian, kerana mereka beranggapan bahawa ia merupakan hak asasi manusia, sedangkan ianya salah di sisi Islam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala melaknat golongan ini seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Perkara ini telah menimbulkan kerisauan apabila golongan remaja Muslim di Malaysia terdedah dengan ideologi ini, di mana ianya bukanlah sesuatu ideologi yang patut diamalkan. Lebih-lebih lagi oleh remaja Muslim kerana fahaman ini mampu merosakkan akidah mereka. Saya, Batrisha binti Muhammad Jamal Akhir, akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini dengan subtopik kami yang kedua, iaitu penyebaran fahaman sekularisme di Malaysia. Seperti yang kita tahu, tentang sesuatu penyebaran fahaman di sesebuah negara pasti ada titik mulanya. Begitu juga dengan fahaman sekularisme ini. Bermulanya fahaman sekularisme ini tersebar di Malaysia adalah melalui penjajahan British di Tanah Melayu pada suatu ketika dulu. Hal ini kerana apabila sesebuah negara Eropah mula menjajah negara-negara di Asia Tenggara, mereka memulakan sesuatu misi yang mereka panggil sebagai misi westernization, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai misi westernisasi, ataupun lebih senang untuk kita panggil sebagai misi pembaratan. Misi pembaratan ini bertujuan untuk membaratkan sesebuah negara itu. Jadi, daripada titik inilah berlakunya penyebaran idea-idea fahaman-fahaman barat yang dapat kita lihat pada hari ini, termasuklah dengan fahaman sekularisme ini. Terdapat 3 cara berlakunya fahaman sekularisme di Malaysia, iaitu yang pertama melalui sistem perundangan ataupun pemerintahan, yang kedua melalui sistem pendidikan, dan yang ketiga iaitu sistem yang terkini adalah melalui media massa. Saya akan menerangkan tentang 2 sistem, iaitu sistem perundangan dan juga sistem pendidikan. Kita akan membincangkan isu ini daripada sudut perundangan ataupun pemerintahan terlebih dahulu. Daripada sudut perundangan ataupun pemerintahan, isu fahaman sekularisme ini mula disebarkan apabila berlakunya perjanjian Pangkor 1874. Kerana isu perjanjian ini telah pun memisahkan hal-hal perundangan yang mana pada ketika itu Raja-Raja Melayu diberikan tugasan untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan adat dan juga hak-hak orang Melayu pada ketika itu. Dan juga hal-hal keagamaan. Manakala hal-hal yang lainnya akan diuruskan oleh residen British yang bertugas pada ketika itu. Jadinya daripada sini bermulanya pemisahan di antara agama dalam hal-hal keagamaan daripada pemerintahan. Ini telah menunjukkan bagaimana kita, negara kita Malaysia, tidak boleh untuk mengaplikasikan pemerintahan Islamiah secara total. Kerana pada ketika itu pun kita telah melakukan pentadbiran dengan campur tangan British. Jadi itu telah menunjukkan ataupun menjadi titik mula bagaimana fahaman sekularisme ini mula bertapak melalui sistem pemerintahan ataupun pentadbiran di negara ini. Dan sistem ini masih diteruskan sehingga kini, yang mana Raja-Raja Melayu masih diberikan tugasan untuk menjaga hal-hal berkaitan keagamaan dan juga menjaga hal-hal berkaitan adat dan juga hak-hak orang Melayu. Manakala hal-hal yang lainnya akan diuruskan oleh Perdana Menteri dan juga menteri-menteri lain yang telah dilantik berdasarkan portfolio masing-masing. Daripada sini kita dapat lihat walaupun kita kini telah pun merdeka dan bebas daripada penjajahan British, namun fahaman sekularisme yang telah bertapak sedari tahun 1874 itu masih kekal sehingga kini.
bahkan mungkin akan kekal sehingga tahun-tahun yang mendatang, ataupun sampai bila-bila sekiranya kita terus mengamalkan corak pemerintahan ataupun pentadbiran yang sebegini. Seterusnya, kita akan membincangkan isu ini daripada sudut pendidikan, yang mana ianya hampir sama dengan sistem perundangan tadi, yang mana ianya berlaku apabila British mula menjajah tanah Melayu. Hal ini kerana apabila British menjajah tanah Melayu, mereka telah pun memperkenalkan suatu sistem pendidikan yang baru, yang mana mereka telah mengenalkan sistem pendidikan sekular di sekolah-sekolah di tanah Melayu. Pendidikan sekular ini telah pun menunjukkan subjek-subjek seperti sains, matematik, subjek-subjek yang berkaitan keduniaan. Kerana sekular itu sendiri bermaksud dunia, keduniaan. Jadi itulah berkenaan subjek-subjeknya juga. Jadinya, apabila kita belajar subjek-subjek sekular ini, seperti sains misalnya, kita akan belajar tentang pergerakan planet, proses fotosintesis, dan kita akan belajar bahawa kononnya perkara ini berlaku secara natural, yang mana sebagai umat Islam kita telah pun tahu perkara ini bukanlah terjadi secara natural, tetapi ianya terjadi hasil daripada keesaan, keagungan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ianya tidak kita apabila kita mempelajari perkara itu sewaktu kita di sekolah rendah, kita tidak didedahkan sebegitu. Hal ini kerana telah berlakunya pemisahan agama daripada subjek ini. Cuba bayangkan sekiranya agama, unsur-unsur keagamaan itu masih diterapkan apabila kita mempelajari hal-hal sebegini. Pasti kita akan sedar betapa hebatnya, betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, apabila seseorang guru menjelaskan kepada anak murid mereka, mereka menjelaskan tentang sesuatu fakta sains, tentang pergerakan planet tadi misalnya. Kemudian mereka mengaitkan perkara itu dengan keagungan Allah. Pasti anak-anak murid ini akan terlintas dalam fikiran mereka, oh, Islam ini agama yang seimbang. Jadi kita perlu menguasai ilmu ini supaya kita seimbang di antara dunia dan akhirat. Dan itulah sepatutnya yang berlaku. Kerana agama Islam sendiri menuntut umatnya untuk mempelajari ilmu-ilmu keduniaan. Sebab itulah wujudnya fardu kifayah. Fardu kifayah bermakna sebahagian daripada umat masyarakat perlu menguasai bidang-bidang tertentu. Ini menunjukkan betapa Islam menuntut kita semua sebagai penganutnya untuk seimbang daripada segi dunia dan akhirat. Jadi, isu pendidikan sekular ini telah pun bermula, dan sama seperti sistem perundangan tadi, ia masih juga kekal sehingga kini. Jadi kita dapat lihat bagaimana isu ini telah pun bermula pada zaman dahulu lagi, yang mana ketika British mula menjajah tanah Melayu. Seterusnya, untuk cara yang ketiga, iaitu cara moden yang berlaku selepas kemerdekaan, saya akan serahkan kepada Nur Fakihah. Akhir sekali, kita juga dapat lihat bahawa media massa juga merupakan platform penyebaran ideologi sekularisme ini. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang, manusia dan teknologi tidak dapat diasingkan, memandangkan hampir semua perkara yang dilakukan memerlukan penggunaan teknologi. Terdapat pelbagai aplikasi yang digunakan untuk menonton filem, mendengar lagu, melihat video dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi berikut merupakan ejen penyebaran ideologi ini, sebagai contoh dalam industri hiburan. Antaranya adalah melalui sebuah lagu yang popular, nyanyian Conan Gray yang bertajuk Hater. Lagu tersebut menceritakan tentang seorang lelaki yang jatuh cinta terhadap kawan lelakinya. Daripada sini kita dapat lihat bahawa terdapat unsur-unsur LGBT yang mana mendapat penerimaan daripada golongan remaja di Malaysia. Kita dapat lihat bahawa isu LGBT ini tidak dianggap serius dan dianggap normal oleh sebahagian besar remaja Muslim di Malaysia. Sesungguhnya, isu ini amatlah bercanggah daripada ajaran Islam seperti yang kita tahu. Selain itu, contoh yang kita dapat perhatikan adalah daripada sebuah filem bertajuk Bridgerton yang terdapat di platform aplikasi Netflix. Di dalam filem ini, terdapat adegan-adegan seks yang tidak sepatutnya ditayangkan di dalam filem tersebut. Terdapat aksi pergaulan bebas yang ditunjukkan juga. Perkara yang paling mengejutkan adalah filem ini merupakan antara filem yang paling ditontoni di Malaysia. Apabila adanya filem-filem yang menayangkan aksi-aksi tersebut, timbullah kerisauan ibu bapa. Hal ini kerana apabila golongan remaja terdedah dengan tontonan seperti ini, mereka akan mula menormalisasikan perkara tersebut, sedangkan ia merupakan sesuatu yang salah di sisi Islam. Islam mengajar kita untuk menjaga batas pergaulan antara lelaki dan wanita yang bukan muhrim, namun begitu ajaran tersebut tidak diamalkan oleh golongan remaja pada masa kini. Baik, yang seterusnya adalah kesan fahaman sekularisme terhadap golongan remaja Muslim.
Yang pertama sekali adalah jati diri remaja Muslim menjadi lemah. Golongan remaja kita pada hari ini mudah terpengaruh dengan dakwah luar seperti mempertahankan hak LGBT, menuntut agar wanita diberi tugas dan pangkat yang sama dengan lelaki dan sebagainya. Baik, selain itu, tindak tanduk mereka juga merupakan satu faktor mengapa jati diri remaja Muslim pada masa kini menjadi lemah. Remaja Muslim pada zaman dahulu sangat menjaga akhlak dan adab mereka, di mana mereka telah dididik dengan ajaran Islam dari kecil dan tidak terpengaruh dengan dakwah luar. Berbeza dengan golongan remaja pada hari ini yang rata-ratanya mudah terpengaruh dengan budaya barat yang negatif seperti black metal dan sebagainya. Perkara sebegini amat membimbangkan kerana sekiranya golongan remaja kita pada hari ini mudah terpengaruh dengan dakwah seperti ini, adakah mereka akan mampu untuk mempertahankan agama Islam pada masa hadapan? Kesan yang kedua adalah runtuhnya akhlak remaja Muslim pada masa kini. Hal ini dapat dilihat jelas berlaku pada golongan remaja kini. Sebagai contoh, golongan remaja pada zaman dahulu amatlah menghormati guru mereka sehingga mereka tidak berani untuk bersuara sedikit pun di hadapan guru mereka. Lain pula dengan remaja sekarang. Mereka berani mengugut guru yang menghukum mereka disebabkan kesalahan mereka sendiri. Hal ini didapati berlaku kerana berlakunya penyebaran idea di mana guru tidak boleh menghukum murid atas dasar hak kemanusiaan. Sedangkan kita mengetahui hukuman daripada seorang guru itu tujuannya adalah untuk mendidik dan bukan sekadar menghukum untuk menyakiti, apatah lagi mendera pelajar tersebut. Apabila guru tidak dibenarkan untuk memberi hukuman kepada pelajar, pelajar mula hilang rasa hormat kepada guru-guru mereka sehingga mereka berani melakukan biadab seperti menengking, mencarut dan lebih teruk mencederakan guru mereka sendiri. Apabila hal ini terjadi, maka dapatlah kita lihat sebenarnya masa depan negara kita telah pun runtuh akibat penyebaran ideologi sekularisme ini. Kesan seterusnya ialah golongan remaja menjadi tidak berminat untuk mendalami ilmu agama. Sekiranya ideologi sekularisme ini terus dipasakkan ke dalam pemikiran golongan remaja Muslim, mereka akan mula hilang minat untuk mendalami ilmu agama. Lebih teruk lagi, mereka akan mula menolak agama daripada kehidupan mereka kerana menganggap agama merupakan punca kemunduran, sedangkan ia tidaklah begitu. Sebaliknya, melalui agamalah kita berjaya mencapai kemajuan dari segala aspek. Hal ini dapat dikembangkan lagi dengan melihat peristiwa di mana ada sesetengah ahli masyarakat merasakan pelajaran agama Islam di sekolah sudah tidak relevan dan waktu pengajarannya wajar dipendekkan. Golongan anak-anak ini sudah terdedah dengan idea sekularisme. Sekiranya mereka tidak dibimbing dengan panduan yang jelas, mereka akan terus hanyut dengan ideologi ini sehingga akhirnya mereka sendiri akan merasakan bahawa agama dan kehidupan sememangnya wajar dipisahkan. Adalah berlakunya pergaulan bebas. Apabila saya berkata tentang pergaulan bebas, ramai remaja-remaja di luar sana akan berkata tentang pergaulan bebas, kami kawan je, bukan buat apa-apa pun. Tapi sebenarnya apa yang mereka terlupa ialah agama Islam merupakan sebuah agama yang menuntut umatnya untuk menjaga batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi, apabila mereka tidak menyedari tentang perkara ini, mereka cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang bagi mereka tidak perkara-perkara seperti zina. Kerana di dalam undang-undang sivil, melakukan perhubungan intim di luar perkahwinan bukan kesalahan asalkan mereka bukanlah individu di bawah umur. Tetapi di dalam Islam sendiri ada mengatakan sekiranya seseorang itu melakukan zina, ia merupakan satu dosa. Jadi apabila agama dipisahkan daripada kehidupan, inilah yang berlaku. Apabila berlakunya zina, peningkatan kes zina berlaku, berlaku juga kes peningkatan pembuangan bayi dan pengguguran anak secara haram. Hal ini kerana apabila remaja-remaja ini terlanjur dan kemudiannya mereka mengandung, misal kata, dan kemudian mereka takut untuk mendedahkan kepada keluarga mereka. Jadi, mereka cenderung untuk melakukan dosa-dosa lain, iaitu sama ada satu, mereka melakukan pengguguran yang mana akan melibatkan dosa kerana membunuh, dan yang lagi satu, mereka sekiranya mereka tak melakukan pengguguran, mereka mungkin akan membuang bayi yang baru dilahirkan tersebut. Berkenaan kes buang bayi juga, saya ada membaca
Akhbar Sinar Harian yang bertarikh 5 April 2019 ada menyebut tentang lebih 100 orang bayi dibuang setiap tahun di Malaysia. Dan apa yang lebih menyedihkan ialah 60% bayi-bayi ini dijumpa dalam keadaan yang tidak lagi bernyawa. Sama ada bayi-bayi ini dibuang ke dalam tong sampah, ditinggalkan di tepi jalan, di masjid, dan ada juga bayi-bayi ini yang disumbat di dalam lubang tandas. Jadi, bagaimana fahaman sekularisme yang kononnya menuntut ataupun memperjuangkan hak kemanusiaan dengan mengatakan apabila kita memisahkan agama daripada kehidupan ini, menuntut ataupun menjelaskan bahawa kita berjaya mencapai kemajuan apabila perkara ini berlaku. Bagi saya, melalui agama lah kita berjaya mencapai kemajuan, kerana melalui agama telah pun menggariskan bahawa kita sepatutnya menjaga perhubungan kita, menjaga batas perhubungan. Dan apabila kita menjaga batas perhubungan, perkara-perkara negatif seperti ini tidak akan berlaku. Tetapi apabila kita terlalu mengikut pandangan fahaman-fahaman barat yang negatif ini, perkara sebegini akan berlaku. Jadi, bagaimana? Cara mengatasi kesan penyebaran sekularisme ialah yang pertama dengan memantau golongan remaja Muslim pada masa kini. Ibu bapa atau masyarakat perlu memantau aktiviti anak-anak mereka seperti pergaulan mereka dan memantau sumber hiburan mereka. Ibu bapa boleh mendidik anak-anak sewaktu menonton televisyen. Contohnya apabila melihat adegan-adegan maupun babak yang tidak sewajarnya, ibu bapa perlu mengingatkan dan menegaskan kepada anak-anak mereka bahawa mereka tidak sepatutnya melakukan perkara sedemikian. Baik, cara yang seterusnya adalah dengan mengukuhkan jati diri golongan remaja Muslim di negara ini. Cara ini dapat diterapkan oleh dua pihak, iaitu melalui ibu bapa dan pihak sekolah. Ibu bapa hendaklah memberikan anak-anak mereka pendidikan agama yang secukupnya seperti mengajar mereka tentang akhlak dan adab Islam. Ibu bapa juga perlu menjadi suri teladan yang baik buat anak-anak kerana anak-anak mencerminkan ibu bapa. Bab kata peribahasa, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Daripada pihak sekolah pula, subjek pendidikan agama Islam perlu terus diajar di samping subjek-subjek lain. Melalui subjek ini, guru-guru ataupun ustaz-ustazah akan dapat mengenal pasti pelajar-pelajar yang lemah dalam sesuatu aspek, sama ada dalam ibadah, akhlak atau akidah. Dan daripada situ, mereka dapat membantu untuk meningkatkan kefahaman anak-anak tersebut terhadap agama ini. Baik, apabila jati diri golongan remaja Muslim menjadi teguh dan jitu, kita akan dapat menarik nafas yang lega kerana sekurang-kurangnya remaja-remaja ini akan dapat membezakan di antara yang betul dan salah dari perspektif agama, kerana mereka mampu berfikir mengikut cara berfikir yang diunjurkan oleh agama Islam, serta masa depan agama dan negara pasti terjamin kerana remaja-remaja ini tidak akan terus lena dibuai dengan penipuan dunia. Kesimpulannya, dapat kita lihat bahawa fahaman sekularisme ini lebih banyak mendatangkan impak negatif berbanding positif kepada golongan remaja kita pada hari ini. Undang-undang atau fahaman yang kononnya diciptakan untuk mencapai kemajuan ini sebenarnya lebih banyak mendatangkan kemunduran dan keburukan kepada kita. Ajaran agama Islam yang menyeluruh sebenarnya telah membantu kita untuk mencapai kemajuan dari segala aspek, termasuklah akhlak, adab dan kehidupan. Melalui agama, kita dapat mencapai kemajuan dalam aspek peradaban manusia. Agama itu sendiri diturunkan dengan tujuan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Jadi, mengapa perlu dipisahkan agama daripada kehidupan seharian? Umat Islam hari ini perlulah sangat berhati-hati terhadap isu ini. Isu sekularisme ini tidak seharusnya dipandang enteng kerana ia mampu merosakkan jati diri generasi remaja Muslim pada hari ini, yang mana ibarat racun yang bertindak secara senyap dalam kelompok masyarakat. Oleh itu, ibu bapa, masyarakat dan juga kerajaan haruslah bersatu hati menggambling tenaga bagi memastikan golongan remaja kita masih terpelihara daripada dahyah sekularisme ini agar mereka tidak rosak. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.